Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Masih lagi bercakap tentang pengampunan Najib, tarik bila dia ampunkan, itu yang kita nak tahu. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tekan butang subscribe bagi yang kali pertama mengikuti channel ini. Bagi Anda mendapatkan komen-komen, sila komen juga di ruangan komen. Saudara-saudara, menurut satu laporan yang kita terima, tarik sidang lembaga pengampunan tidak diwar-warkan. Ini satu kejutan dan juga mungkin berita yang duka cita untuk kumpulan Najib Tun Razak. Lembaga pengampunan tidak mempunyai jadual tetap untuk bersidang bagi membincangkan mengenai petisyen rayuan pengampunan yang difailkan Datuk Seri Najib Razak untuk diampun dan dibebaskan daripada penjara. Bekas Peguam Negara Tan Sri Mohamed Apandi Ali ketika ditanya mengenai tarik persidangan lembaga pengampunan yang seterusnya, beliau hanya menjawab tidak ada jadual tetap. Semalam, lembaga pengampunan yang bersidang tidak membincangkan mengenai petisyen rayuan pengampunan yang difailkan bekas Perdana Menteri itu untuk diampun dan dibebaskan daripada penjara. Sementara itu, Peguam Datuk M. Reza Hassan berkata, kebiasaannya, proses atau prosiding lembaga pengampunan akan dilangsungkan secara halus yang mana persidangan tidak diwar-warkan. Mengulas jadual persidangan lembaga pengampunan, Reza berkata, perkara itu ada kalanya bergantung kepada yang di-Pertuan Agong. Sebagai contoh, pada tahun 2018 ketika yang di-Pertuan Agong mahu memberikan pengampunan baginda terus memaklumkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ketika itu lembaga pengampunan terus bersidang. Walaupun ketika itu Peguam Negara sedang bercuti katanya. Tahun lalu yang di-Pertua Dewan Rakyat ketika itu Tan Sri Azizan Harun dalam kenyataan media berkata Najib sudah memfailkan petisyen pengampunan dan memaklumkan menerima serahan beberapa dokumen antaranya salinan permohonan pengampunan mengikut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan bertarikh 1 September tahun 2000 tahun lalu. Beliau turut menerima salinan surat daripada Tetuan Safi Co yang melampirkan permohonan pengampunan itu dan diakui diterima oleh Ketua Pengarah BHE UU Jabatan Perdana Menteri JPM pada 2 September tahun lalu. Dalam penghakiman pada 31 Mac lalu, panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan dalam keputusan majoriti 4-1 menolak permohonan Najib menyemak semula sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda kerana menyeleweng RM42 juta dana SRC Internasional Sendirian Berhad. Hakim Besar Sabah dan Sarawak Datu Abdul Rahim Sebli mempengerusikan panel 5 hakim terbabit yang turut dianggotai Hakim Mahkamah Persekutuan Datu Rozariah Bujang, Datu Nordin Hassan dan Datu Vernon Ong Lam Kiat serta Hakim Mahkamah Rayuan Datu Abu Bakar Jais. Dalam permohonan itu, Najib 69 tahun yang kini menjalani hukuman penjara di Kajang memohon membatalkan keputusan yang dibuat panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat pada 23 Ogos tahun lalu. Pada 28 Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazlai mendapati Najib bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kuasa dan pengubahan wang haram dan memerintahkannya dipenjara 12 tahun dan didenda RM210 juta. Keputusan Mahkamah Tinggi itu kemudiannya dikekalkan panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan yang bersidang pada 9 Disember 2021. Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT UMNO yang bermesyuarat pada 7 April lalu memohon Ishan yang di-Pertuan Agong untuk mempertimbangkan pengampunan penuh kepada Najib. Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, ia sebagaimana kuasa diperuntukkan perkara 42 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan.
Sehubungan itu, MKT UMNO sebulat suara bersetuju memohon menghadap bagi mempersembahkan warkah rayuan kepada Yang di-Pertuan Agong bersama memorandum ditandatangani seluruh kepimpinan UMNO daripada 191 bahagian termasuk wanita dan sayap pemuda serta putri UMNO. Kami selalu, Parti Amanah Negara Amanah merayu kepada Yang di-Pertuan Agong dan Lembaga Pengampunan supaya menolak permohonan Najib untuk diampun dan dibebaskan dari penjara. Dalam kenyataan dikeluarkan Pengarah Komunikasi Amanah, Khalid Abdul Samad, parti itu berpendirian. Hanya dengan cara itu saja nama baik negara dan komitmen untuk memerangi rasuah dan penyalahgunaan kuasa dapat dijaga, kata beliau. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, beberapa hari ini, kebelakangan ini, Parti Amanah telah pun tampil membuat kenyataan dan memohon pengampunan kepada memohon maaf untuk perkara tersebut. Saudara-saudara sekalian, apapun yang terjadi, kita tetap berdoa supaya keputusan yang diberikan adalah keputusan yang terbaik. Salahuddin dalam satu laporan telah memohon maaf melalui amanah mohon maaf pada UMNO. Parti Amanah Negara Amanah secara terbuka memohon maaf kepada UMNO berhubung kenyataan pengarah komunikasinya Khalid Samad agar Yang di-Pertuan Agong menolak permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Bercakap kepada pemberita, Timbalan Presiden Amanah Salihuddin Ayub membuat permohonan maaf itu sendiri kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri ini, saya bagi pihak Amanah memohon maaf di atas kenyataan yang dikeluarkan Pengarah Komunikasi Amanah baru-baru ini, dan sekiranya kenyataan itu menyinggung ataupun melukakan UMNO, maka kami minta maaf, katanya. Sementara itu, mengulas pendirian Amanah berhubung isu pengampunan Najib, Salahuddin berkata, menjadi hak seseorang warga untuk meminta pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Ia jelas bagi saya basic right seorang yang dikenakan hukuman, dan saya pun pernah dikenakan hukuman oleh mahkamah dan penjara. Itu hak kita untuk minta pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita pulangkan kepada perlembagaan dan peraturan negara, tegasnya. Kebelakangan ini timbul polemik antara pemimpin UMNO dan Amanah berkaitan isu pengampunan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Pada 28 April lalu, Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Samad dalam kenyataan merayu Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah agar menolak permohonan pengampunan Najib dalam kes rasuah SRC internasional. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.